Cerita ini berlaku tidak berapa lama dahulu. Seorang peniaga batik telah menerima sumbangan dari persatuan penjaja kecil di daerahnya, iaitu sebuah kenderaan pacuan 4 roda. Azim yang telah lama teringin untuk memiliki kenderaan sendiri yang lebih selesa, sangat gembira menerimanya. Hari itu dengan senyum lebar, Azim menggunakan kenderaan yang baru dimiliki dan memulakan pemanduan menuju pasar malam tempat dia menjalankan perniagaan batik. Malam itu Azim merasa sangat hairan kerana tiada seorang pun yang membeli batiknya. Azim pulang dengan berbagai tanda tanya. Sepanjang jalan, gerimis yang turun menambahkan sejuk malam. Cermin kenderaannya menjadi sedikit kabur dengan titisan gerimis. Azim masih memikirkan tentang nasibnya yang pulang dengan tangan kosong. Tiba di pertengahan jalan, kenderaannya telah ditahan oleh seseorang. Namun, Azim tidak berhenti kerana bimbang jika itu adalah perompak. Sekilas Azim melihat manusia itu tiada wajah. Azim membuat andaian mungkin topeng muka telah menutup penuh wajah makhluk itu. Tidak berapa lama kemudian, Azim terasa kenderaannya seperti bergoncang dengan kuat. Azim terpaksa berhenti di tepi jalan untuk memeriksa. Apabila pasti tiada apa-apa yang mencurigakan dan tiada kerosakan, dia melanjutkan pemanduan. Sedang asyik memandu, tiba-tiba Azim mendengar suara orang sedang bercakap-cakap di belakang tempat duduknya. Azim panik dan gugup lalu memberhentikan kenderaan dan memeriksa jika ada orang telah menyelinap masuk ke dalam van. Setelah diperiksa, ternyata tiada sesiapa. Dengan berhati-hati Azim meneruskan perjalanan. Dia mendengar pula suara orang sedang membaca surah Yasin. Azim meraba punat radio untuk memastikan apakah suara itu datangnya dari siaran radio. Ternyata radio tidak berfungsi. Azim semakin gugup dan menggeletar. Apabila hilang suara orang membaca Yasin, kini Azim mendengar pula suara orang sedang merintih mengadui seperti sedang kesakitan. Azim yang sejuk ketakutan terus membaca berbagai doa dan surah, namun bunyi-bunyi aneh terus berkumandang di dalam van. Azim mendengar pula suara arwah isterinya seperti berada di sebelahnya. Azim benar-benar bingung kerana tiada kelibat sesiapa pun bersamanya. Suara isterinya jelas kedengaran meminta dia memperlahankan kenderaan. Entah kenapa Azim menurut sahaja seolah-olah isterinya ada bersamanya. Azim menurunkan cermin tingkap kiri dan kanan apabila bau hanyir menusuk hidungnya. Azim sangat takut, namun dia bertekad untuk pulang bersama van yang baru dimiliki. Biar apa pun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan kenderaannya di tepi jalan. Telinga Azim terus mendengar suara orang mengerang kesakitan berselang-seli suara orang sedang mengaji. Azim menangis dalam hati. Bibirnya berketap-ketap menahan perasaan takut. Dia rasa hampir pitam ketika terlihat wajah ngeri dari cermin pandang belakang. Seraut wajah dengan mata yang tersembul dan darah berjejeran. Azim terketar-ketar ketakutan, namun masih menggagahi diri untuk terus memandu. Tangannya erat memegang steering. Kenderaannya bergoncang, bergegar dan terhenjut-henjut. Suara jerit pekik berkumandang di dalam van. Suara tangisan dan rintihan bertukar menjadi hilayan. Seluruh tubuh badan Azim lemah longlai lembik menggigil seperti lengkung. Namun masih meneruskan pemanduan dengan sisa tenaga yang masih ada. Napasnya tersekat-sekat seperti di hujung jambul. Akhirnya Azim sampai di sebuah gerai makan. Dengan longlai Azim turun dan meminta segelas air kosong. Beberapa orang yang berada di situ adalah kenalan Azim, lalu menegur Azim apabila melihat keadaan Azim pucat menggeletar seperti orang sakit. Azim pun menceritakan pengalamannya sebentar tadi. Sepantas bawang ranger, Wak Doyok yang duduk seorang diri ketawa besar sambil berkata, "Patutlah berhantu. Van itu dulu bukankah van angkat mayat?" Azim terkaku mendengar penjelasan Wak Doyok. Dia mengamati van itu. Azim cuba mengingati sesuatu.
Nombor pendaftaran sama seperti van yang mengangkat jenazah isterinya. Pandangan Azim menjadi gelap dan tubuhnya mengeletot rebah di atas lantai.